Setiap kebaikan yang kita buat, walaupun kecil, walaupun remeh, mesti ada hasil dia. Mesti ada hasil. Tuan-tuan jangan rasa sia-sia. Sehari tak nampak, 2 hari tak nampak, seminggu tak nampak. Lepas tu pasti ada. Sebab saya ada banyak dah kes masalah rumah tangga. Suami ngadu gini, isteri ngadu gini. Puan buat tindakan kecil, dia akan beri tindakan yang besar. Jangan meremehkan sesuatu kebaikan. Rasulullah pun kata, jangan kamu meremehkan sesuatu amalan kebaikan walaupun wajah yang manis. Subhanallah. Ramai mana orang lelaki, saya minta maaf, dekat pejabat wajah manis. Senyum. Cik ni kan senyum je, steady je. Saya memang dilahirkan penyenyum. Senyum, ceria je. Sampai orang kata, cik ni kan kalau tak ada lah cik cuti kan. Hamba lah office ni. Bukan main pelawak kat pejabat. Kat rumah muka ketat. Tu kenapa tu? Baik siapa tu? Ketat je. Tahu marah je. Tapi Nabi sebut apa? Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarganya. Orang yang paling mulia, orang yang paling sempurna iman, orang yang paling baik akhlaknya. Dan Nabi ditanya siapakah orang yang paling, maksudnya kedudukan yang paling dekat denganmu, ya Rasulullah kata, orang yang paling dekat dengan aku di akhirat kelak, orang yang paling baik akhlaknya. Nabi sebut lagi, timbangan amal yang paling berat di akhirat kelak adalah akhlak yang baik. Sebab itu subhanallah, kalau solat kita bagus, puasa kita bagus, kita banyak sedekah, kita banyak zikir, tapi akhlak kita tak berubah, membawa maksud ibadah kita bermasalah. Sebab apa? Akhlak ini buah hasil daripada ibadah. Kalau ibadah bermasalah, membawa maksud akidah bermasalah. Sebab itu hasil daripada ibadah yang baik, dia akan lahir akhlak yang baik. Subhanallah. Kita pula orang perempuan sebagai ibu, sebagai isteri, adakah tanggungjawab kita, diri kita, akhlak kita dah semakin baik di bulan Ramadan? Ataupun makin garang di bulan Ramadan ni? Sebab penat. Awak ni kenalah faham, saya penat tau. Buka pintu je dah bagi warning pada suami. Bang, saya penat ni. Awak jangan cari pasal pula. Na'udzubillah. Sepatutnya bulan Ramadan kita lagi tenang, wajah lebih manis. Dan wajah yang manis, suara yang lembut, layanan yang baik, sentuhan yang penuh kasih sayang. Siapakah yang paling wajar dapat? Ahli keluarga kita. Suami kita, isteri kita, anak-anak kita. Mereka itulah yang akan berada bersama kita saat susah dan senang. Sampai dalam kubur mereka je yang kekal doakan kita. Agak-agak kan kawan kita bersama pejabat ni boleh doa kita berapa lama? Masa hari kematian tu lah. Itu pun kadang sama-sama kita sedekah Al-Fatihah. Update dekat Facebook rakan sekerja saya. Dia tak baca pun Al-Fatihah. Belum tentu orang yang share Al-Fatihah untuk ni, dia duduk sekejap, diam, Al-Fatihah ya Allah untuk ni. Belum tentu. Orang share. Ya komen pun sama, 300 komen Al-Fatihah, Al-Fatihah. Kok seorang je baca ramai-ramai tu? Cuma orang taib Al-Fatihah je. Betul atau tidak ni? Subhanallah. Yang betul-betul akan jadi aliran kita dalam kubur esok, Nabi sebut, Iza mata bini Adam, bila mati anak Adam, in qata'u amalu illa min salas, akan terputus segala amalan kecuali 3. Ini jaminan daripada Nabi. Sadaqatun jariyah. Tuan-tuan, tolong isteri, belanja isteri di luar daripada nafkah. Kalau makan nasi telur kicap, saya nak tanya kenyang tak? Kenyang nasi telur kicap. Tapi suami macam tuan-tuan ni, suami yang baik, yang soleh macam tuan-tuan ni kan, telur kicap ada, ikan siakap 3 rasa ada, ketam 3 rasa pun ada, sotong 3 rasa, semualah 3 rasa belaka. Jadi yang lebih daripada yang kenyang tu, semua tu dikira sedekah tuan-tuan. Baju, memanglah kalau beli selai raya cukup, tapi tak apalah saya nak beli 2 helai. Yang cukup tu nafkah, kewajipan. Yang lebih je semua sedekah. Subhanallah. Apa-apa yang lebih yang tuan-tuan beri, lebih daripada kadar nafkah, semua itu sedekah. Subhanallah. Sadaqatun jariyah yang mengalir sampai bila-bila. Subhanallah. Orang perempuan pula, suami kita susah, hutang banyak contohnya. Bang, tak apa, saya settle semua hutang awak. Dapat macam ni kan. Subhanallah. Isteri dia menyumbang pada suami, rezeki dia memang luar biasa. Daripada yang tak disangka-sangka. Samalah juga ni tuan-tuan, tiba-tiba dia suka sesama dia kan. Dia pun kata nak cari live ni supaya isteri dengar.
Sebab apa Nabi sebut ni, ini hadis yang sahih. Bagi kamu bila wanita datang bertanya, ya Rasulullah, adakah aku memberi makan kepada suami dan anak-anakku dikira sebagai sedekah? Nabi kata bagi kamu 2 sedekah. Sedekatun jariyah, sedekatun karam. InsyaAllah. Semua itu akan jadi jariyah yang mengalir pahalanya. Yang kedua Nabi sebut, al-ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, wawaladun salih an yad'ulah, ahli keluarga yang boleh tolong kita. Sebab itu disebut dalam hadis yang lain mafhumnya, Nabi sebut seorang isteri kalau dalam syurga dia berada di darjat yang tertentu, dia boleh tarik anak suami di ahli keluarga dia naik darjat yang sama. Kalau suami pula duduk darjat yang lebih tinggi, dia boleh tarik. Anak pula boleh pimpin ibu bapa. Kalau anak ni hafal Quran apa, ahli Al-Quran, dia boleh tarik ibu bapa berada di darjat kedudukan orang ahli Al-Quran, berada darjat yang sangat tinggi, syurga yang sangat tinggi. Subhanallah. Ini disebutkan tentang ahli keluarga. Sebab itu ramai orang di dunia sangat meraihkan orang luar daripada keluarga. Bersedialah untuk menyesal seumur hidup. Bukan hidup dunia, seumur hidup di dalam barzah sampai pada masyar, menyesallah seumur hidup. Kenapalah dulu aku tak buat baik betul-betul pada isteri, tak buat baik betul-betul pada suami. Kenapa aku tak jaga wajah yang manis untuk suamiku, tapi pada suami orang lain boleh je boleh jaga wajah yang manis. Kat pejabat boleh senyum 8 jam. Tapi balik rumah berapa lama? Sejam. Boleh tak sampai sejam? Kadang 5 minit, 10 minit. Saya cabar hari ni wajah manis, senyum je sampai tidur. Agak-agak boleh tak? Hari ni. Tak nak masam, tak nak marah. Walaupun nampak ada kain plekat bergulung, walaupun nampak ada stokin bergulung. Lepas je buka puasa semua tinggal je dalam sinki. Basuh tangan je amboi-amboi. Tapi nak senyum saja. Agak-agak boleh tak? Bukan senang, bukan senang. Cabar. Saya cabar setengah hari je. Tak sampai setengah hari sebenarnya. Balik nanti pukul 5. Boleh tak wajah yang manis? Senyum je. Senyum je sampai tidur balik. Saya rasa suami tu akan rasa, ya betul sih aku. Nak tidur pun, ya bang. Suami pun minta, tengok IC jap, betul tak ni? Kan? Nak katanya betapa kita ni terbalik. Dekat pejabat 8 jam boleh wajah yang manis. Dekat rumah tak sampai 8 jam, 4-5 jam saja. Nampak tak? Kat pejabat bukan tak penat, bukan tak ada kerja. Bukan tak kena marah dengan bos. Bukan tak ada masalah, betul tak tuan-puan sekalian? Jadi subhanallah, sebenarnya ladang pahala kita yang sebenarnya di mana ni? Dengan siapa sebenarnya? Ahli keluarga kita, ibu ayah kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya rasa masa macam dah habis je kan? Pukul apa sekarang? Sedang dah pukul 11 ya. Saya kalau boleh memang nak lebih sampai malam pun. Tengok-tengok saya seorang. Tapi pukul 12 saya kena berada di Shah Alam. Pukul berapa di Shah Alam? Pukul 12. Jadi sedang elok kita tengok tadi, sedang elok lah ni pergerakannya kalau ke Shah Alam. Jadi macam mana dengan tajuk kita pada hari ni? Jadi kena sambung semula lah, jemput lagi ya. Okey. Jadi tajuk kita hari ini ialah berkenaan dengan andai ini Ramadan yang terakhir. Bila sebut pasal Ramadan, ia bukan semata-mata tentang ibadah khusus. Betul atau tidak? Sebab ramai orang tak mampu nak memperbanyakkan ibadah khusus di bulan Ramadan. Tak mampu nak banyakkan baca Quran, nak qiyamul lail, sekian-sekian. Tapi jangan disebabkan itu. Disebabkan kita kerja, sebabkan kita penat, kita telah membiarkan Ramadan ini berlalu dengan penuh penyesalan. Siapa yang mungkin bulan Ramadan ini, dia dapat apa? Dia jadi isteri yang lebih baik, suami lebih baik, ibu bapa lebih baik. Subhanallah. Itu sangat baik. Itu sangat baik tuan-tuan puan-puan sekalian. Minta doa dengan Allah, minta dengan Allah, ya Allah bantulah aku nak jadi suami yang lebih baik. Allah dah katakan bulan Ramadan ini dibuka pintu-pintu doa. Waktu semua mustajab. Ceramah ni, tentang ni semua orang dah tahu. Rasul kata 3 golongan yang takkan ditolak doanya. Siapa? Pemimpin yang adil. Yang kedua orang yang dizalimi. Yang ketiga orang yang berpuasa start daripada buka sahur sampai buka puasa. Dan pada waktu malam pula, bermula daripada buka puasa tu sampailah esok tu, ya Allah waktunya mustajab doa. Masya Allah, maksudnya 24 jam mustajab doa ni. Waktu buka puasa, waktu tak ditolak doa. Waktu sahur, Nabi bersabda lagi, orang tanya, ya Rasulullah, bilakah waktunya Allah sangat perhatikan doa hambanya? Kemudian Nabi sebut waktu sahur dan juga waktu selepas solat. Tuan-tuan, puan-puan kita minta, ya Allah jadikanlah aku isteri yang baik, ibu yang baik ya Allah, anak yang baik ya Allah. Allah akan makbul tak? Yakin Allah akan makbul.
Apa yang akan berlaku bukan automatik pun jadi baik. Tetapi antaranya Allah bagi kita izin dengar ilmu tentang parenting sikit hari ni. Sebab ini mungkin pernah kita minta dengan Allah. Ataupun kita tak minta indirectly. Kita tak minta directly. Tapi kita pernah solat. Tapi imam tu doa supaya kita jadi bapa yang baik. Akhirnya Allah akan lorongkan. Hasil daripada doa kita, Allah lorongkan kita akan jumpa orang yang tepat. Majlis ilmu yang tepat. Ilmu yang tepat. Kita berada di tempat yang tepat untuk kita dengar sesuatu untuk kita jadi lebih baik. Subhanallah.